Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita akan belajar mata pelajaran matematik pada hari ini, iaitu nombor dan operasi. Pembelajaran hari ini kita akan lihat nombor perdana. Okey, nombor perdana ni sebenarnya nampak simple, nampak mudah. Tapi kebanyakan pelajar masih tidak faham apa itu nombor perdana. Okey, terlebih dahulu kita akan revise sedikit pembelajaran kita masa di tahun 5, iaitu nombor bulat. Nombor bulat kita dah pernah belajar. Apa itu nombor bulat? Nombor bulat ialah nombor yang bermula dengan sifar, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nombor bulat adalah digit yang tidak melibatkan dengan perpuluhan ataupun pecahan. Okey. Contoh nombor 1000, sejuta, 203, 500. Itu semua adalah nombor bulat. Okey, sekarang kita beralih kepada tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang nombor perdana. Apa itu nombor perdana? Nombor perdana ialah nombor bulat yang hanya boleh dibahagi dengan nombor 1 dan dirinya sendiri sahaja. Okey, terdapat beberapa ciri pada nombor perdana. Ciri yang pertama ialah ianya mestilah ataupun lebih besar daripada 1. Kedua, nombor perdana hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri sahaja. Okey, apa yang dikatakan dengan bahagi dengan 1 dan dirinya sendiri sahaja? Okey, sebentar lagi cikgu akan bagi contoh dan penerangan tentang ciri-ciri yang kedua ni. Dan seterusnya, ianya tidak boleh dibahagi dengan nombor lain. Ia tidak boleh dibahagi dengan nombor lain. Okey, nombor perdana juga tergolong dalam golongan nombor ganjil. Nombor perdana tergolong dalam golongan nombor ganjil sahaja, kecuali nombor 2. Nombor 2 adalah nombor perdana walaupun ia adalah nombor genap. Okey, apa tu nombor ganjil? Nombor ganjil ialah nombor yang tak boleh dibahagi dengan 2. Kalau kita bahagi dengan 2, dia akan dapat baki. Contohnya nombor 7. Nombor 7 tak boleh dibahagi dengan 2. Kalau kita ada 7 biji rambutan, kita nak bahagi kepada 2 orang. Bila bahagi tak dapat sama banyak. Jadi itu adalah nombor ganjil. 7 adalah nombor ganjil. Nombor ganjil ialah nombor yang tak boleh dibahagi 2. Jadi nombor perdana terdiri daripada nombor-nombor ganjil kecuali nombor 2. Okey, nombor 2 adalah nombor perdana. Okey, tadi cikgu kata nombor lebih besar daripada nombor 1. Maka nombor 1 tidak dikira. Nombor 1 tidak dikira. Kenapa? Kerana dia istimewa. Dia tidak dikira. Okey, sekarang kita dah tahu dah apa itu nombor perdana dan ciri-ciri yang terdapat pada nombor perdana. Sekarang cikgu nak bagi contoh. Kita tengok contoh nombor 3. Kita tengok contoh nombor 3 ya. Okey. Untuk dapatkan nombor 3, kita cuba tengok dalam sifir. Untuk dapatkan nombor 3, kita boleh darab dengan 3 darab 1 sama dengan
3. Ataupun 1 darab 3 sama dengan 3. Okey, kita nak darab dengan berapa lagi untuk dapatkan 3? Dah tak ada dah. Dah tak boleh dah. Hanya 3 darab 1 atau 1 darab 3 sahaja. Dah tak boleh dah nak cari nombor lain untuk dapatkan 3. Okey, kita tengok pada bahagi. Dia hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri sahaja. 3 bahagi dengan 1. 1 darab 3 sama dengan 3. Okey, ditolak. Tak ada baki. Okey, bahagi pula dengan dirinya sendiri. Apa yang dikatakan dengan dirinya sendiri? Dirinya sendiri ialah nombor 3 dibahagi juga dengan nombor 3. Itulah yang dikatakan dengan bahagi dengan dirinya sendiri. Nombor 3 bahagi dengan 3. Okey, 3 darab 1 sama dengan 3. Tolak dapat sifar. Kita tengok syarat yang pertama. Nombor 3 lebih besar daripada 1. Okey, syarat yang pertama lebih besar daripada 1. Dah melepasi syarat pertama. Dah melepasi syarat pertama. Syarat yang kedua, hanya boleh dibahagi dengan 1. Hanya boleh dibahagi dengan 1. Dan dirinya sendiri sahaja. Dirinya sendiri sahaja. Okey, syarat kedua dah melepasi syarat kedua. Kita tengok pula syarat ketiga. Tidak boleh dibahagi dengan nombor lain. Mari sini kita cuba bahagi dengan nombor lain. Bahagi dengan 2. Contohnya kita bahagi dengan 2. 2 darab 1 sama dengan 2. So, bila kita tolak, kita akan dapat baki. Bila kita tolak, kita akan dapat baki. Dia tidak, bila kita bahagi dengan dirinya sendiri dan juga bahagi dengan nombor 1, tak ada baki. Tapi bila bahagi dengan nombor lain, dia ada baki. Bila bahagi dengan nombor lain, dia ada baki. Okey. Maka 3 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. 3 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Dia dapat baki. Jadi dia melepasi syarat ketiga. Tidak boleh dibahagi dengan nombor lain. Bila bahagi dengan nombor lain, dia dapat baki. Jadi dia juga melepasi syarat ketiga. Maka 3 adalah nombor perdana. Nombor 3 adalah nombor perdana. Okey. Contoh yang seterusnya. Kita tengok pula nombor 4. Adakah nombor 4 nombor perdana? Kita tengok pada nombor 4. Okey, apa yang kita boleh dapatkan dengan nombor 4? 1 darab 4 dapat 4. Ataupun 4 darab 1 sama dengan 4. Nombor lain, ada lagi tak yang boleh kita dapatkan untuk nombor 4? Kita cuba 2 darab 2 sama dengan 4. Okey. Syarat yang pertama, lebih besar daripada 1. Adakah 4 lebih besar daripada 1? Ya, 4 lebih besar daripada 1. Syarat pertama, lepas. Kita tengok syarat yang kedua. Hanya boleh dibahagi dengan 1. 4 bahagi 1. 1 darab 4, 4.
Okey, tak ada baki. Kita tengok pula bahagi dengan dirinya sendiri. 4 darab 1 sama dengan 4. Tolak. Dapat 0. Tak ada baki. Bahagi dengan nombor 1 dan dirinya sendiri. Okey, syarat yang kedua. Juga melepasi. Melepasi syarat yang kedua. Kita tengok pula syarat yang ketiga. Tidak boleh dibahagi dengan nombor lain. Tapi nombor 4 boleh dibahagi tepat dengan nombor 2. 2 darab 2 sama dengan 4. Tolak 4, tolak 4, 0. 4 boleh dibahagi tepat. 4 boleh dibahagi tepat dengan 2, iaitu nombor lain. Syarat yang pertama, lebih besar daripada 1. Syarat yang kedua, boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Okey, melepasi syarat kedua, tetapi tidak melepasi pada syarat ketiga. Syarat ketiga, tidak boleh dibahagi dengan nombor lain. Tetapi 4 boleh dibahagi dengan nombor lain. Dan 4 juga bukan di kalangan nombor ganjil. 4 juga bukan di kalangan nombor ganjil. Jadi, adakah 4 nombor perdana? 4 bukan nombor perdana. 4 bukan nombor perdana sebab dia boleh dibahagi dengan nombor lain. Boleh dibahagi dengan nombor lain. Sedangkan nombor perdana tidak boleh dibahagi dengan nombor lain. Okey, faham? Okey, untuk lebih faham, cikgu akan bagi lagi contoh. Kita tengok lagi contoh. Cikgu akan tunjuk lagi beberapa contoh ya untuk kamu lebih faham. Okey, contoh seterusnya. Kita pilih nombor yang lebih besar, iaitu nombor 13. Kita ambil nombor 13. Nombor 13. Apakah sifil yang boleh kita dapatkan nombor 13? Okey, sifil 13. 1 darab 13 sama dengan 13. 13 darab 1 sama dengan 13. Ataupun 1 darab 13 sama dengan 13. Okey, ada lagi tak dalam sifil lain untuk dapatkan 13? Cuba dapatkan sifil dalam sifil 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ada tak? Tak ada dalam sifil 2. Sifil 3. 3, 6, 9, 12, 15. Juga tak ada dalam sifil 3. Sifil 4. 4, 8, 12, 16. Tak ada. Sifil seterusnya, sifil 5, 5, 10, 15. Tak ada. Sifil 6, 6, 12, 18. Tak ada juga. Okey, maka kita tengok di sini, tak ada dah yang lain yang boleh dapatkan 13. Jadi, kita dapat tahu di sini, 13 hanya boleh dibahagi dengan 1, ataupun 13 hanya boleh dibahagi dengan dirinya sendiri sahaja. Cuba kita lihat di sini. 13 bahagi dengan 1. 1 darab 13 sama dengan 13. Tolak akan dapat 0. 13 dibahagi dengan dirinya sendiri. 13 darab 1
sama dengan 13. Tolak, dapat sifar. Okey. Syarat yang pertama. Lebih besar daripada 1. Maka ia melepasi syarat pertama. 13 lebih besar daripada 1. Syarat yang kedua, hanya boleh dibahagi dengan nombor 1 dan dirinya sendiri sahaja. Hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri sahaja. Okey, syarat 2 dah melepasi. Kita tengok pula syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, tidak boleh dibahagi dengan nombor lain. Okey, cuba kita bahagi dia dengan nombor lain. 13 kita cuba bahagi dengan nombor 2 lah, yang paling mudah. Kita cuba bahagi dengan nombor lain. 2 darab dengan berapa yang dapat 13 ataupun paling hampir dengan 13? 2 darab 6. 2 darab 6, 12. 3 tolak 2 ada baki. 13 tolak 12 ada baki. Maka 13, nombor 13 tidak boleh dibahagi dengan nombor lain. Tak boleh dibahagi dengan nombor lain. Maka dia melepasi syarat yang ketiga. Tak boleh dibahagi dengan nombor lain. Dan juga 13 juga tergolong dalam golongan nombor ganjil. Tergolong dalam golongan nombor ganjil. Okey. Faham? Dan contoh yang terakhir cikgu akan bagi. Contoh yang terakhir. Okey, tadi cikgu kata semua nombor perdana adalah nombor ganjil. Semua nombor perdana adalah nombor ganjil kecuali nombor 2. Nombor 2 adalah nombor genap, tetapi dia tergolong dalam golongan nombor perdana. Sekarang kita tengok contoh nombor 2. Nombor 2. Nombor 2 ni, mari kita tengok macam mana nak dapatkan nombor 2. Okey. 1 darab dengan 2 sama dengan 2. Ataupun 2 darab 1 sama dengan 2. Ada lagi tak nombor lain yang boleh kita darab untuk dapatkan 2? Tak ada dah kan? Hanya ini saja. Jadi kita cuba bahagi. 2 bahagi 1. 2 bahagi dengan dirinya sendiri. 2 bahagi 1. 1 darab 2, 2. Tolak, tak ada baki. 2 dibahagi dengan dirinya sendiri. 2 darab 1 sama dengan 2. Kita tolak, ada baki tak? Tak ada baki. Okey. 2 boleh tak dibahagi dengan nombor lain? 2 dah tak boleh dibahagi dengan nombor lain. 2 dah tak boleh dibahagi dengan nombor lain. Okey. 2 dah tak boleh dibahagi dengan nombor lain. Cuba boleh tak? 2 biji kuih nak bahagi dengan 3 orang. Boleh tak? 2 biji kuih nak bahagi dengan 3 orang. Tak boleh. Dia akan jadi 3 darab sifar. Sifar baki 2. Maka tak boleh. Tak boleh dibahagi dengan nombor lain. Syarat yang pertama lebih besar daripada 1. Ya, nombor 2 lebih besar daripada 1. Syarat yang ketiga, bahagi dengan 1 dan bahagi dengan dirinya sendiri. Ya, melepasi. Syarat yang ketiga, tidak boleh dibahagi dengan nombor lain.
Dia nombor 3 tak boleh bahagi dengan nombor lain lepas syarat. Kecuali dia bukanlah nombor ganjil, tapi cikgu dah bagi tahu tadi kecuali nombor 2. Nombor 2 adalah nombor perdana. Maka di sini nombor 2 adalah tergolong dalam golongan nombor perdana. Okey. Okey, cikgu rasa contoh-contoh yang cikgu bagi tu kamu dah boleh faham kot. Okey. Jadi setakat ni dulu pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu boleh faham apa yang cikgu terang dan yang cikgu sampaikan pada hari ini. Okey, selamat belajar.